Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Seri Hafizah serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Okey, nama saya Muhammad Azri bin Mat Azmi dan nombor pendaftaran saya ialah 01 DKA 21 F1083. Okey, mula-mula kami ingin berterima kasih kepada Puan Seri Hafizah kerana membantu kumpulan kami melaksanakan tugasan ini dengan memberi tunjuk ajar nasihat yang berguna untuk menjadikan pembentangan ini lebih baik dan sempurna. Saya juga berterima kasih kepada ahli kumpulan saya kerana bersama-sama memberi idea dan bekerjasama membantu menyiapkan tugasan ini. Okey, pada pembentangan ini, kami akan membentangkan tunjuk cara amalan 5S yang menerangkan tentang latar belakang 5S, prinsip amalan 5S, faedah amalan 5S, halangan pelaksanaan amalan 5S dan juga contoh amalan 5S di rumah. Sebelum saya memulakan pembentangan ini dengan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri dan ahli kumpulan saya. Okey, nama saya Muhammad Azri bin Mat Azmi. Nombor pendaftaran saya 01 DKA 21 F1083. Okey, rakan saya ialah Alif Amri Adili bin Isham, Rus Sarah Liana binti Nur Al-Jizi, Muhammad Nasrul bin Muhammad Khairi dan Nur Syafiqah Zahira binti Muhammad Nasir. Okey, di sini saya akan menerangkan tentang latar belakang amalan 5S. Okey, konsep amalan 5S mula diperkenalkan kepada syarikat-syarikat di negara Jepun pada awal tahun 1980-an. Amalan 5S ini ialah kaedah atau alat pengurusan yang boleh mewujudkan persekitaran di tempat kerja berkualiti yang selesa, kemas dan selamat di dalam organisasi dan menentukan kepatuhan kepada piawaian serta dapat memupuk usaha penambahbaikan yang berterusan. Okey, di Malaysia, konsep amalan 5S mula diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an dan telah dipraktikkan dalam sektor swasta terutama syarikat-syarikat multinasional. Kini, banyak agensi-agensi perkhidmatan awam mengamalkan amalan 5S, malah ada di kalangannya yang telah mendapat pengiktirafan menerusi persijilan daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia iaitu MPC. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrul bin Muhammad Khairi. Nombor pendaftaran saya 01 DKA 21 F1073. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang maksud-maksud amalan 5S. Yang pertama ialah sisih atau dalam bahasa Jepunnya seiri, iaitu menyisih dan melupuskan barang yang tidak perlu di tempat kerja. Sisih merupakan satu proses kerja mengasing barangan yang diperlukan dan tidak diperlukan daripada sekumpulan barangan di tempat kerja. Proses pengasingan ini membantu dalam menentukan barangan yang diperlukan pada masa sekarang atau masa hadapan dan perlu disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan. Barangan yang tidak diperlukan akan dilupuskan. Seterusnya ialah susun atau dalam bahasa Jepunnya seitun, iaitu menyusun dan menyimpan barang dengan kemas, mudah diambil dan disimpan semula di tempatnya. Menyusun dan melabel dilakukan setelah kesemua barangan yang tidak perlu diasingkan. Susunan barangan dilakukan mengikut kumpulan yang sama. Tujuan utama menyusun ialah untuk menyimatkan penggunaan ruang, penyimpanan barangan lebih kemas dan teratur dan memudahkan proses mengesan dan mendapatkan barangan pada masa akan datang. Dan seterusnya ialah sapu atau dalam bahasa Jepun seiso, mencuci atau membersih tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk, kotoran di atas lantai, mesin, peralatan dan persekitaran di tempat kerja. Tujuan menyapu untuk menghilangkan habuk atau kotoran yang melekat di lantai, mesin di tempat kerja atau barang-barang yang telah disisih dan disusun. Okey, seterusnya ialah seragam atau dalam bahasa Jepunnya seiketsu, iaitu mematuhi piawaian persekitaran berkualiti di tempat kerja bagi memastikan bersih dan teratur sepanjang masa. Seragam hanya dapat dilakukan setelah aktiviti sisih, susun dan sapu telah disempurnakan. Seragam atau mengekalkan kebersihan tempat kerja pada tahap asal adalah penting supaya segala usaha yang dilakukan dalam 3 aktiviti terdahulu tidak menjadi sia-sia. Aktiviti yang dilakukan sendiri oleh setiap pekerja akan menyemai sifat kekitaan dan cintakan kebersihan di tempat kerja. Dan akhir sekali ialah sentiasa amalkan, iaitu shitsuke,
iaitu melatih pekerja berdisiplin untuk mengamalkan sistem amalan 5S secara berterusan supaya menjadi tabiat dan budaya kerja berkualiti dalam organisasi. Budaya kerja cemerlang dapat dibangunkan dengan mematuhi panduan dan piawaian yang telah ditentukan. Setiap pekerja perlu faham, patuh, berusaha dan mengamalkan penjagaan kebersihan organisasi serta tempat kerja. Amalan kebersihan ini dapat disemai dalam diri individu dengan memberi tunjuk ajar menerusi program latihan secara berkala. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Zahira binti Umat Nasir dan nombor pendaftaran ialah 01 DKA 21F1106. Seterusnya, saya ingin meneruskan perbincangan ini dengan membentangkan faedah-faedah melaksanakan amalan 5S. Yang pertama ialah sisih. Ia dapat menyumumkan ruang tempat belajar atau ruang tempat bekerja kerana telah membuang barang yang tidak diperlukan lagi. Yang kedua ialah susun. Ruang akan menjadi lebih selesa dan bersih serta dapat membuat pemikiran kita lebih produktif. Yang ketiga ialah seragam. Apabila tempat tidur ataupun almari baju kita seragam, ia dapat membuat pemikiran kita lebih tenang dan menghasil udara yang segar dan bersih. Yang keempat ialah sapu. Menyapu dan mencuci tempat belajar ataupun kediaman dapat membuat persekitaran kita lebih bersih dan harmoni. Dan yang terakhir ialah sentiasa amal. Jika seseorang itu sentiasa mengamalkan perkara ini, ia dapat melahirkan insan yang berfikiran positif dan berdisiplin. Sekian daripada saya. Seterusnya, saya serahkan perbincangan ini kepada Sarah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Sri Hafizah binti Kamaruddin. Saya Nur Saralana binti Nur Azizi dan nombor pendaftaran saya 1084. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang halangan pelaksanaan 5S. Yang pertama, masyarakat tidak didedahkan dengan amalan 5S kerana tidak mengadakan program-program latihan berkaitan amalan 5S. Seterusnya, masyarakat memandang remeh terhadap amalan 5S kerana tiada pemantauan bagi keberkesanan pelaksanaan amalan 5S. Dan yang ketiga, masyarakat tiada rasa tanggungjawab dalam diri masing-masing. Selain itu, masyarakat berfikiran tertutup kerana menganggap amalan 5S tidak penting dalam kehidupan seharian. Yang kelima, masyarakat tidak tahu cara untuk melaksanakan amalan 5S kerana tidak menentukan pelan tindakan bagi pelaksanaan amalan 5S. Dan akhir sekali, tiada pengkajian semula dan penentuan langkah-langkah penambahbaikan secara berterusan bagi amalan 5S. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fabri Adli bin Syam. Nombor pendaftaran 01 DKA 21F1094. So hari ini saya akan cuba mengaplikasikan amalan 5S dalam rumah saya. Okay, so first kita akan cuba aplikasikan amalan 5S ni dekat meja study saya. Okay, yang pertama kali kita akan sisihkan barang-barang ni lah. 2,000 years later. So kita akan ke step kedua iaitu sapu. So selepas kita dah habis sapu semua, kita akan pergi ke step yang ketiga iaitu susun.
So lepas step 1, 2, 3, hampa semua boleh tengok yang tempat duduk saya ni dalam keadaan yang seragam lah. So tak ada lah susah-susah kita nak cari benda semua. Apa-apa pun kita boleh tahu buku kat sini, letak pensel kat sini. Itulah feel. So amalan 5S yang kelima ialah yang paling penting lah bagi saya. Kita kena sentiasa amal benda ni. Janganlah buat hari ni je. Macam saya, insyaAllah saya akan amalkan benda ni dalam rutin harian saya lah. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, bye.